Adakah anda calon yang berdedikasi? Adakah anda calon yang beramas mesra? Jangan lupa je ada. Kalau buat apa pun tak guna. Saya perlukan air yang bersih, air minum. Sebab kami nak minum air, kami terpaksa turun bawah cari water cooler. Memang susah. Kita kena pilih seorang leader tu mengikut credibility dia. As long kalau kita kenal dia boleh buat kerja, kita undi lah. Rasa itu je lah pendapat saya. Januari, undilah calon yang tepat. Bukan undi sebab rupa, undi sebab Credibility dan kelayakan. thank you. Tapi janganlah jadi fake. Hanya semata-mata untuk meraih undi. Kadang-kadang apa yang orang cakap ni boleh jadi ditokok tambah dengan boleh jadi kebenaran dia far stretch lah. Itulah, kalau tak reti buat assignment, culas buat assignment, layak ke jadi calon APPN? Bagi saya rupa tak penting. Tapi apa yang penting is apa yang diorang boleh contribute dekat GM lah, obviously lah. Kalau kita tengok Betul ni, rupa tak penting. Mesra. Okay, jadi kalau anda rasa anda ada ciri-ciri tu, penting lah. Okay, jadi kita jumpa. Hi guys, welcome back to Cerita Studio. Nak tanya episod 3. Jadi kita dekat sepetang sore untuk kita serbu nak tanya berkenaan pilihan raya kampus. So, episod 3 kita sisi studio serbu sempena sore, sempena PRK. Ciao. Hai, nak tanya. Hai. Okey, jadi saya ada dua soalan. Soalan pertama, adakah YDP patut dipilih berdasarkan jumlah undi? Sebab kita ada isu calon yang paling terbanyak undi je yang diberi jawatan eksekutif. So, apa pendapat kalian berdua berkenaan isu itu? Saya rasa untuk YDP, kita perlu pilih melalui meritokrasi. Sebab kalau daripada undi seluruhan pelajar, dia boleh jadi calon yang populis. Tapi calon yang populis tidak semestinya calon yang terbaik. Jadi kalau kita pilih melalui meritokrasi, calon-calon yang menang nanti mereka boleh pilihlah calon mana yang mereka nak melalui meritokrasi dan melalui pandangan mereka sendiri. Sebab pelajar ni tak semestinya mereka siasat dulu sebelum mengundi. Boleh jadi mereka mengundi sebab rupa ataupun sebab kawan semata-mata. Betul Bil? Pendapat saya kita kena pilih seorang leader tu mengikut credibility dia. As long kalau kita kenal dia boleh buat kerja, kita undi lah. Rasa itu je lah pendapat saya. Okay, dengar tak? Kita nak pilih YDP bukan sekadar popular saja, kita credibility dia. Okey, soalan kedua. Okey, ni soalan terakhir kan. Apa satu isu ataupun masalah penting yang menarik untuk kita utarakan sebagai manifesto? Okey. Saya sebagai penduduk Sisi Naib Chancellor, saya perlukan air yang bersih, air minum. Sebab kami nak minum air, kami terpaksa turun bawah cari water cooler. Memang susah. Kalau Nabi? Saya lebih kepada fasiliti dekat Inasis lah. Sebab kebanyakan report-report yang kita dah buat, ketua blok dah buat kan. Jadi penambahbaikan ataupun repair terlambat lah dekat Inasis. Rasanya kebajikan, lebih kepada kebajikan, student perlu dijaga lah. Saya rasa. Okey, dengar tak calon-calon? Kita pentingkan kebajikan dan fasiliti. Okey, itu saja. Okey, saya lupa mengundi 9 Januari. Undilah calon yang tepat. Bukan undi sebab rupa, undi sebab Credibility dan kelayakan. thank you. Panas tak? Korang panas ke tak panas? Okey. Kita dah jumpa mangsa dua kita. Sekarang kita cari mangsa solo pula kan? Mangsa solo kita tanya pendapat dorang berkenaan PRK. Jadi, jom kita cari mangsa yang kedua. Ciao.
Okay, hai nak tanya. Hai. Okay, jadi sempena PRK kali ni saya nak tanya, apakah sikap ataupun ciri-ciri yang penting untuk individu yang penting untuk seseorang menjadi MPP? Okay, nama Akira. Akira. Okay, so thank you for the question. So, balik pada soalan tadi, apakah sikap yang perlu ada kepada pemimpin ataupun bakal pemimpin MPP UM yang akan datang? So, pada pendapat saya, ada beberapa sikap yang perlu pemimpin UM ni ada. Tapi, yang paling penting lah, ada beberapa yang perlu diambil berat, iaitu bertanggungjawab, amanah, ramah mesra dan jujur. Dan juga kerjasama. So 5 sikap ni sepatutnya ada dalam diri bakal pemimpin kita. Kalau kita tengok sekarang kan sedang berjalan kita punya pilihan raya, and beberapa mostly calon lah kan tengah menjalankan kempen ataupun rapat umum, lepas tu ada sembang santai. Daripada situ sebenarnya kita dah boleh lihat yang calon kita akan datang ni adalah yang bertanggungjawab ke tak, amanah ke tak, ramah mesra ke tak, jujur dan bekerjasama ke tidak. Sebab bagi saya sendiri lah kan, sikap-sikap ni sebenarnya kita pergi kepada Islam sikit lah kan, sikap-sikap ni pun ada daripada kita punya idola Rasulullah kita sendiri. Jadi sikap-sikap ni perlu diambil berat ataupun dilihat oleh semua pelajar UEM sebelum diorang mengundi nanti. Jadi daripada segi kempen-kempen ni lah, calon-calon perlu menonjol untuk kita pelajar-pelajar nak menilai mereka lah kan. Yes, betul. Bukan sahaja yang perlu pandai cakap, tapi paling okey, sebagai contoh lah kan, kalau kita macam kita ada ternampak sampah ke apa pun, contoh kita tengok MPP ataupun calon tu sendiri yang pergi kutip sampah sendiri, daripada situ sendiri pun kita dah boleh nilai. Tapi janganlah jadi fake hanya semata-mata untuk meraih undi. So just be yourself, and daripada situ orang boleh nilai awak ni betul ke tidak nak pimpin pelajar UM yang akan datang. Okay, ingat tu, jangan jadi fake. Okay, soalan terakhir. Okay. Apa pendapat awak tentang pelajar yang letak jawatan daripada kelab untuk bertanding? Adakah sebab kerana dia gila kuasa ataupun nak jawatan yang lebih besar? Okay, untuk soalan yang ni, sebenarnya bagi saya dia bukannya gila pangkat ataupun dia nak pergi kepada jawatan yang lebih tinggi. Sebenarnya pada pendapat saya, kalau individu ni dia letakkan jawatan dia sebelum ni hanya untuk pergi mencuba ataupun apa yang orang kata jadi calon MPP, adalah disebabkan one of it adalah sikap berani. Sebab pemimpin ni dia kena berani mencuba, bukan saja dia berbakat, tapi bila dia ada sikap berani ni untuk mencuba, dia tak tahu pun dia boleh menang ataupun kalah, dia ada rezeki. Kalau ada rezeki untuk menang, insya-Allah dia dah rasa tanggungjawab sebelum ni yang ada dekat tanggungjawab jawatan yang dia ada dekat kelab sebelum ni. Jadi bila dia rasa dia dapat tanggungjawab yang lebih besar, amanah yang lebih besar, insya-Allah dia boleh galas tanggungjawab tu dengan lebih baik. Dia macam nak menyesuaikan diri and to prove yang dia boleh kembangkan lagi bakat dan kerja dia. Okay, jadi kita kena, dalam hidup ni kita jangan sentiasa dalam zon selesa. Kita kena cuba benda yang daripada luar kebiasaan kita. Step out of your comfort zone. Thank you, terima kasih tau. Okay, Thank you for the question. Alright. Thank you for the... Adakah anda calon yang berdedikasi? Adakah anda calon yang berrahmah mesra? Okay, jadi kalau anda rasa anda ada ciri-ciri itu, bertanding lah. Okay, jadi kita jumpa mangsa yang ketiga. Jadi kita cari mangsa yang terakhir. Tidak, saya rasa tak nak terakhir, saya tamak ini. Jadi kita cari mangsa yang keempat. Let's go. Hai, nak tanya. Hai. Okey, jadi saya nak tanya, kalau berkenaan dengan PRK kita. Kalau seseorang individu dia tak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar ataupun dia ni tidak konsisten ataupun tiada komitmen terhadap assignment ataupun pelajaran dia, adakah dia tu layak diundi ataupun dia ni kompeten, calon yang kompeten? Faham? I feel like
saya rasa semua orang kena diberi peluang dulu untuk mencuba. Tapi kalau orang tu dah usaha dan tak boleh, mungkin dia sendiri kena tarik diri daripada something tu. So kalau you percaya dia boleh bagi komitmen, then bolehlah bagi dia peluang untuk undi dia. Macam kita ni semua orang macam diberi berhak untuk peluang kedua lah. Tapi kalau kita tahu kan, mestilah dalam group assignment tu ramai orang, mestilah akan ramai yang condemn, ataupun kita tahu kat ada satu channel ni ramai yang condemn seorang calon sebab tak komitmen dalam assignment dia. Macam mana tu? Sebab bila dah di condemn dalam satu channel yang ramai pelajar tengok, dia macam mana kita nak beri peluang kepada calon tu? Kadang-kadang apa yang orang cakap ni boleh jadi ditokok tambah dengan boleh jadi kebenaran dia far stretch lah. So macam in a way tengok dia dengan sebetul-betulnya, betul ke dia orang yang sedemikian rupa, dan tengoklah dia punya apa yang dijanjikan tu dia tunaikan atau tidak. Jadi kita jangan percaya dengan khabar-khabar angin sebab tak semestinya benda tu betul. Okey, jadi itu saya terima kasih. Bye. Itulah, kalau tak reti buat assignment, culas buat assignment, layak ke jadi calon APP kan? Fikir-fikirkanlah. Jadi tadi kita jumpa dah mangsa yang keempat. Sekarang kita cari mangsa yang terakhir sebab kita pun dah nampak dah senja. Sepatang sore dah jadi sepatang senja pula kan. Jadi kita gerak cepat cari mangsa yang terakhir. Jom. Lego. Nak tanya. Hai. First nak tanya kenapa peluk saya? Macam isu ke? Saya takut. Okey. Soalan pertama. Okey, saya nak tanya berkenaan PRK. Awak tahu kan PRK kan? Okey. Jadi ini soalan yang hangat lah juga kan. Penting tak rupa untuk undian ni? Undi calon ni? Penting tak? Bagi saya rupa tak penting, tapi apa yang penting is apa yang diorang boleh contribute dekat UM lah, obviously lah. Kalau kita tengok untuk yang umum tu, kita tengoklah dia punya past contribution ke apa ke, itu yang penting. Rupa tak? Betul ni? Rupa tak penting? Okey, second. Rupa tak penting tau. Ke korang nak undi rupa lah. Siap korang. Penting hati. Penting hati. Dah sejodoh tak kan? Okey, second question. Question terakhir lah kan. Okey. Untuk question terakhir, lepas penamaan calon, penyebaran manifesto oleh calon-calon kita, apa first impression awak terhadap PRK kali ni dan harapan? First impression saya dekat dah lepas dah tengok manifesto apa semua tu, saya tengok diorang most of the calon ni nampak meyakinkan lah. So kita harap siapa-siapa yang menang tu boleh buat kerja dengan baik, tak adalah yang nak curi tulang ke apa ke. Dia kalau ada rupa, dia kena sekali dengan contribution sekali lah. Dengan talent yang ada. Dengan talent yang ada. Pandai buat decision apa semua, bekerja, Berkepimpinan. jangan rupa je ada, pandai buat apa pun tak guna. Betul. Okey, itu saja. Terima kasih sebab jadi mangsa terakhir kita orang. Jadi okay, bye-bye. Sore pun dah jadi semalam sore. Jadi kita dah di penghujung rancangan Nak Tanya episod 3 Sisi Studio serbu sepetang sore sempena PRK. Jadi kepada pelajar UUM, jangan lupa undi calon yang berkaliber, bertanggungjawab dan berdedikasi. Jangan pilih sebab rupa ke populariti. Kita kena telus dalam undian kita. Jadi sampai di sini saja. Kita jumpa di episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi, cikibum, klik-klik.